Kalau kita tengok dia punya bulanan dia adalah wow. Kalau kita tengok dekat sini, beza RM300 saja. So boleh kata beza advance ni. Hai guys, selamat kembali. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu selama ni. Dan momen permulaan tahun baru 2020 akhirnya telah bermula dengan pelancaran Pro 2 Beza 2020. So dalam video ni kita akan terangkan tentang kelebihan dan kekurangan Pro 2 Beza 2020 ni. Kita akan ceritakan apa yang terbaru tentang facelift Pro 2 Beza ni daripada segi hadapan, belakang, bahagian dalaman dan paling penting safety features. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua subscribers yang telah subscribe channel ni. Dan pada korang yang baru terjumpa channel ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Sebab ini adalah episod yang terakhir dalam musim pertama untuk channel ni. Dan selepas ni, kita akan sambung dengan musim kedua dengan aksi yang jauh lebih mencabar. So kalau korang boleh tengok apa yang berubah tentang Beza 2020 ni, terutamanya daripada segi depan, sangat-sangat menarik bagi saya. Saya sangat-sangat suka, nampak garang, seolah-olah dia nampak macam Lancer GT. Daripada segi dia punya lampu dan dia punya shape bumper tu, ada profile A, seolah-olah macam nampak tough daripada bahagian depan. Tapi daripada bahagian belakang, nampak tough juga. Tapi kalau kita turun ke bawah sikit, kalau perasan dia punya tayar nampak sangat-sangat kurus. Menampakkan seolah-olah badan besar tapi kaki kecil. So itu yang ada parts kurang sikit. So kelebihan nombor 1 Beza ni daripada segi bahagian hadapan, dia punya perubahan dia sangat-sangat ketara dekat sini. Kalau dibandingkan dengan Pro 2 Beza lama, saya suka bahagian lampu sini nampak lebih slim, nampak lebih sporty. Dan sebelah sini bahagian dia punya fog lamp depan nampak profile yang lebih menegak, vertical, nampak lebih agresif sebenarnya. Dengan bahagian sini dia menggunakan profile berbentuk A. Dan kalau korang perhatikan juga dekat bahagian lampu depan sini, daripada bahagian chrome tengah-tengah ni, dia ada dua, satu bahagian gloss black dan satu bahagian chrome. Dia terus direct masuk ke bahagian dalam lampu, ada juga chrome dan gloss black. Dan dikatakan untuk Pro 2 Beza baru ni, dia menggunakan lampu LED baru macam Myvi. So untuk pengguna highway, kalau korang nampak lampu tinggi, jaga-jaga, mungkin itu adalah Pro 2 Beza 2020. Tapi apa yang kurangnya dekat sini, dia tak ada bagi DRL, Day Running Light. So untuk segmen A dekat Malaysia ni, Saga dia dah ada Day Running Light. Daripada bahagian belakang, boleh kata lebih kurang sama dengan Pro 2 Beza lama sebab lampu dia masih menggunakan lampu yang lama. Tapi bahagian chrome belakang ni digantikan dengan gloss black punya material. Dan dikatakan bahagian chrome ni adalah aksesoris gear up. Dan yang paling ketara bahagian belakang adalah profile vertical ni. Nampak menarik, nampak sporty dan agresif. Disertakan dengan bahagian bawah sini agak nampak lebih agresif. Dan satu lagi, kalau korang perasan, untuk Beza ni dia langsung tak ada bagi lip spoiler kat bahagian belakang ni. Daripada segi bahagian dalaman pula, kalau kita tengok dekat sini, bahagian dalaman dia semuanya hampir sama dengan Beza lama. Tapi dia ada upgrade daripada segi finishing bahagian sini, bentuk dia, dengan bahagian sini. Yang mana sebelum ni bahagian sini dia menggunakan gloss black. Bagi saya, pendapat saya lebih suka yang lama, yang mana nampak lebih premium sebenarnya daripada dia menggunakan material chip plastik dekat sini. Dan kalau kita tengok bahagian seat dia, nampak cantik sebenarnya. Sini ada bahagian combination leather, ada bahagian Alcantara dan ada bahagian leather. Cuma kalau kita boleh nampak bahagian tempat duduk hadapan ni macam lebih pendek daripada yang sebelum ni. Daripada kawasan sini ke sini macam nampak lebih pendek daripada Beza yang sebelum ni. Dan membuatkan kita punya pangkal peha kita tergantung. Tapi tak apa, ini adalah kereta segmen A. Kita semua tahu dia punya purposely adalah untuk pemanduan dalam bandar dan jalan dekat-dekat sahaja. Dan kelebihan Pro 2 Beza nombor 2 yang saya nak terangkan adalah daripada segi sistem safety, iaitu
Dia mempunyai ASA 2.0 macam Pro 2 Arus dan Azia 2019. Untuk Pro 2 Beza sebelum ni, hanya variasi advance saja yang ada VSC dan traction control. Tapi kali ni untuk variant Premium X pun dia dah bagi sekali dengan vehicle stability control dan traction control berserta dengan brake assist. Seperti yang sebelum ni, Pro 2 Beza dia memang ada push start button dan smart entry. Kalau sebelum ni meter cluster dia warna orange, tapi sekarang kalau kita tengok dia dah ubah sikit dia punya graphic design, dia punya angka-angka tulisan kat sini, dan bahagian sini lampu dia berwarna putih. Dekat sini ada multi info display. Kita boleh tengok trip, average fuel consumption, eco idle dan macam-macam lagi. Termasuk sekali service reminder. Dan surprisingly, infotainment dia di-upgrade dan dia menggunakan infotainment yang sama dengan Pro 2 myvi. Dia ada radio, dia ada USB, Smart Link, navigation, GPS, Bluetooth, SD card dan macam-macam lagi. Dan kita nak tengok dia punya reverse camera dia. Ya, agak jelas. Dan kelebihan ketiga Pro 2 Beza ni adalah yang mana semua orang tahu daripada segi dia punya ruang luggage. Yang mana ruang luggage dia dikatakan 508 liter. Sangat-sangat luas. Satu yang Proton Saga tak ada adalah daripada segi seat folding dia. Yang ini disertakan dengan 60-40 split. Boleh lipat salah satu, sama ada dua tempat duduk ataupun satu tempat duduk. Kalau Proton Saga dia sekali, korang nak lipat kena lipat satu kali. Dan ini adalah ruang luggage terbesar sekali dalam kategori dia. So daripada segi harga, dekat sini saya cuma akan sebutkan on the road price termasuk insurans saja, sebab tak ada orang nak dengar harga tanpa insurans. Dan harga yang sebenar-benarnya yang korang boleh beli adalah untuk 1.0 auto bermula daripada 37,800 on the road termasuk insurans. Premium X 45,400 dan full spec yang ini advance adalah 51,600. Wow. Kalau kita tengok Pro 2 Beza lama, harga dia adalah 49,300. So dekat situ in term of harga dia ada kenaikan lebih kurang 2,100, 2,000 lebih macam tu. Dan dekat sini kalau kita tengok dia punya bulanan dia adalah RM566 untuk 9 tahun kalau korang punya down payment 10%. Kalau kita tengok Pro 2 myvi, wow. Kalau kita tengok dekat sini, myvi H, myvi yang kedua 1.5, harga dia 51,900. So, beza RM300 saja. So, boleh kata Beza Advance ni korang tambah 300 je lagi, korang boleh dapat myvi segmen B, segmen yang lebih premium, iaitu myvi H 1.5, cc lebih besar, lebih selesa. So bagi saya ini adalah satu kekurangan Pro 2 Beza 2020, iaitu harga. Dan kalau kita bandingkan dengan level dia, sama level, iaitu tak lain tak bukan Proton Saga, dia punya kompetitor utama dia, yang mana Saga Premium, Saga Full Spec adalah 41,100. Kalau kita bandingkan 41 dengan 51, wow, dekat situ ada perbezaan harga lebih kurang RM10,500. Agak jauh berbeza. Sangat-sangat jauh berbeza. Segmen yang sama. So, mungkin ini adalah satu kekurangan Pro 2 Beza ni. Ya, dia dilengkapi dengan pelbagai banyak extra features daripada Saga. Tapi at the end of the day, sebagai national car, motif utama adalah untuk produce kereta yang mampu milik pada segmen dia. Iaitu ini adalah segmen A, segmen entry level. Dan kalau kita tengok kat sini, pada harga yang sama iaitu 51, ada satu lagi option iaitu Proton Persona Executive 1.6. Harga dia pun 51. So, Pro 2 Beza adalah segmen A, Persona adalah segmen B, segmen yang sama dengan Honda City dan Toyota Vios juga adalah Pro 2 myvi. Kekurangan nombor 2 untuk Pro 2 Beza ni adalah daripada segi dia punya seat belakang dia. Bagi saya agak tegak. Lebih kurang juga dengan Pro 2 Beza lama. Dikatakan tu Pro 2 Beza baru ni dia ada upgrade. Tapi bagi saya macam lebih kurang sama. Bahagian depan dia punya seat kepanjangan sini agak pendek. Untuk belakang ni okey, not bad bagi saya. Dan daripada segi ruang lutut agak luas, sangat selesa. Kekurangan ketiga Pro 2 Beza 2020 ni bagi saya iaitu daripada segi dia punya tayar. Boleh nampak tak kalau angle daripada sini, view daripada belakang dia nampak cantik sebenarnya, nampak besar. Tapi the thing is dia bagi tayar yang kurus macam ini, 175. Daripada segi size rim dia dah upgrade daripada sebelum ni 14 inci 15 inci sekarang. Nampak cantik, rim dia pun ada dual tone. Tapi daripada segi dia punya lebar dia, view daripada belakang nampak agak spoil sangat-sangat.
Sebab bagi saya antara view depan dengan view belakang lebih penting. Sebab 80% sesebuah kereta tu dilihat adalah daripada sisi belakang. Sebab dekat atas jalan raya kita akan nampak sesebuah kereta tu daripada belakang, bukan daripada depan. In fact, untuk tayar 175 15 inci ni lebih susah kita nak dapat berbanding dengan 185. So untuk Pro 2 hopefully boleh upgrade, at least tak dapat 195, dapat 185 pun okey lah. Info tambahan, untuk pertama kalinya Pro 2 Beza ni disertakan dengan tambahan gear up kalau korang nak ambil gear up lah, iaitu daripada segi lighting. Dia ada bahagian lighting gear up kat sini, bahagian bawah seat, wow cantik. Bahagian depan pun ada side step dekat sini, dan bahagian ruang bawah sinilah. So itu adalah serba sedikit tentang kelebihan dan kekurangan Pro 2 Beza 2020. Overall bagi saya it's a good car, sebuah kereta yang sangat-sangat cantik. Cuma 3 kekurangan tadi bagi saya tak ada masalah. Cuma daripada segi harga saja, yang mana harga tu sepatutnya kalau dapat lah Pro 2 dapat kurangkan sikit. 10,000 perbezaan antara Saga dan Pro 2 Beza ni sangat-sangat jauh. Ya, kita tahu daripada segi aksesoris Pro 2 Beza adalah jauh dia punya baik daripada Saga, yang mana dia ada smart entry, push start button, ada ASA. Memang kita tak boleh nafikan. Cuma at the end of the day, back to motif national car, terutamanya segmen A, kalau dapat buatlah sebuah kereta yang mampu milik untuk rakyat. So bagi anda yang tengah mencari sebuah kereta dengan bajet bayaran bulanan sekitar RM415 ke RM566 sebulan, mempunyai ruang boot yang sangat-sangat luas, desain luaran yang fresh dan up to date, jimat minyak, dan yang paling penting, mempunyai sistem safety yang cukup, Pro 2 Beza 2020 patut anda senaraikan dalam senarai pembelian anda. Dan bagi korang yang dah subscribe channel ni, saya ucapkan ribuan terima kasih. Dan bagi korang yang baru terjumpa channel ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Sebab lepas ni kita akan lancarkan musim kedua dalam channel ni, dan akan ada banyak lagi aksi-aksi yang lebih mencabar. So saya harap persaingan yang sengit macam ni, persaingan yang sihat macam ni akan berterusan di antara pengeluar-pengeluar kereta dekat Malaysia ni, terutamanya national car. Dan kita harap pengeluar-pengeluar kereta dekat Malaysia ni akan terus keluarkan kereta yang lebih baik, yang lebih berkualiti untuk pengguna, kebaikan pengguna dekat Malaysia ni. Saya Nasir Abdullah, majulah industri otomotif negara untuk kebaikan rakyat Malaysia.